Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syarah Aidil bin Saifullah S71456 dari kumpulan 6. Pendidikan ialah merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam. Pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan adalah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melampaui generasi. Definisi materialisme ialah satu kepercayaan yang merupakan sebahagian penyeringan yang telah berlaku sejak tamadun awal manusia dahulu. Mereka mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Materialisme adalah berasal daripada Yunani immaterial yang berbawa maksud benda, berjirim atau berjisim. Dari segi falsafah pula, materialisme boleh definisikan sebagai arus pemikiran yang menurutnya dunia ini dapat dijelaskan dari jisim idea jirim, kerana semua perkara adalah penyebab tindakan jirim dan bukan daripada roh. Fahaman materialisme ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan juga unsur gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azzuddin bin Abdullah Zulki, Komiti S7213. Sebenarnya saya akan menjelaskan tokoh materialisme. Tokoh yang pertama ialah Democritus. Beliau dari Abdullah yang hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi hingga 360 sebelum Masehi. Beliau ini mengembangkan suatu pemikiran tentang atom. Atom tunggal ini mempunyai tabiat faktometrik untuk memperkembangkan bentuknya sehingga mewujudkan alam semesta. Beliau juga memiliki beberapa karya tulis seperti etika, sastra, astronomi maupun alam. Tokoh seterusnya ialah Julian de la Mettrie, mengemukakan pemikiran bahawa binatang dan manusia tidak ada bezanya kerana semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan iaitu badan tanpa jiwa mungkin hidup iaitu bergerak, sedangkan jiwa tanpa bahan iaitu badan tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berhidup walaupun beberapa saat saja. Masyarakat yang sukakan budaya hedonisme. Hedonisme adalah pegangan yang mementingkan kesenangan hidup. Masyarakat yang pentingkan budaya hedonisme kerana dapat mengajar manusia supaya memberi keutamaan kepada dunia. Contohnya, mereka yang mempunyai duit banyak
kehidupan yang menambang. Mereka sanggup menghabiskan duit semata-mata untuk mendapatkan ini. Saya Wan Alisa Sofia binti Wan Muhammad Sabah bernombor matrik S71320 akan menerangkan pula isu yang berkaitan dengan falsafah, iaitu isu sugar baby dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi yang mengundang perbahasan tentang faktor, kesan serta kaedah menanganinya. Kegiatan sugar baby, sugar mami dan seangkatan dengannya melibatkan penawaran khidmat seksual dengan balasan wang. Ada yang bertempoh dan ada yang terbuka jangka masanya. Bagi yang terdesak akibat kesempitan hidup, alasan yang digunakan berkisar tentang lira pengajian dan keluarga yang terjejas sumber pendapatan. Selain itu, ada yang menggalas bebanan mencari nafkah bagi menampung perbelanjaan harian keluarga. Tidak kurang yang berhadapan ibu bapa yang sedang sakit memerlukan rawatan perubatan maupun yang telah meninggal dunia. Terjebak dalam kancah sugar baby ini sukar untuk dihentikan kerana setelah sekali buat, rasa seronok membuat-buat menikmati wang yang banyak, iaitu mampu melebihi gaji graduan lulusan ijazah sarjana muda puratanya bermula sekitar RM1,400. Tidak kurang yang berhenti pengajian kerana gelap mata dengan bayaran dan gaya hidup bebas. Ada pelajar yang isaf dan cuba kembali ke pangkal jalan, namun ada yang terjerumus ke lembah ketagihan seks, lantas menyulitkan mereka untuk berhenti. Saya, Rana Purnamasari binti Zamri S72183 akan menerangkan topik yang seterusnya, iaitu tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah. Berdasarkan temu buat yang telah dijalankan bersama pihak kaunselor Universiti Malaysia Terengganu, saya dapati pihak kaunselor telah melaksanakan beberapa langkah bagi menangani masalah sugar baby. Antara tindakan yang dilakukan bagi mengawal hal ihwal pelajar ialah melaksanakan program bicara perkongsian bagi meminimumkan kelakuan tidak bermurid ini. Sebagai contoh, melaksanakan kempen kesedaran gambaran seksual dan kesihatan mental yang bakal diperoleh apabila terjerumus ke dalam lubuk ini. Pada pendapat saya, melaksanakan program bicara perkongsian yang dilaksanakan oleh pihak kaunselor adalah salah satu tindakan awal untuk meminimumkan masalah ini. Jika tidak dibendung, masalah yang berlaku ini akan menjadi lebih berleluasa dan boleh menyebabkan pelajar menjadi lalai dengan dunia luar. Selain itu, perkara ini boleh menyebabkan pelajar ketagih akan amalan sugar baby dan menyebabkan pelajaran mereka terabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'ala Farhana binti Maklani dan bernombor matrik S70895 yang akan meneruskan topik perbincangan seterusnya, iaitu cadangan penyelesaian isu. Saya memilih penyelesaian dari segi hukum negara. Isu institusi pengajian tinggi menjadi tempat aktiviti sugar baby giat berlaku yang menjadi berulang ramai, walaupun institusi pengajian tinggi merupakan medan pengembangan ilmu pengetahuan yang memberi impak positif kepada masyarakat. Amatlah penting untuk menegakkan prinsip falsafah rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, kerana semua rakyat Malaysia mengakui bahawa Tuhan mempunyai kuasa melebihi kuasa lain. Rukun negara telah menjadi paduan kepada masyarakat untuk patuh dan taat setia kepada ajaran agamanya. Penekanan terhadap nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan masyarakat dapat menyadarkan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang dari segi agama. Oleh itu, kita haruslah mempertikaikan isu sugar baby di Institut Pengajian Tinggi yang memberi kesan kepada nilai-nilai ini. Amatlah penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam menegakkan prinsip falsafah rukun negara kepercayaan kepada Tuhan di Institut Pengajian Tinggi. Di samping itu, pelajar haruslah menitikberatkan agama dalam kehidupan seharian supaya tidak terjebak dengan perkara yang dilarang di sisi agama. Falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pembentukan insan berakhlak mulia.
memupuk perkembangan perwatakan diri yang baik dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Melalui konteks Sugar Baby ini, penyelesaian harus didasarkan pada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup bagi menangani konteks tersebut. Pembentukan insan mencapai kesejahteraan diri, meningkatkan daya ketahanan yang kuat dalam kalangan pelajar bagi menghadapi cabaran hidup. Pelajar perlu mempunyai daya berfikir dengan waras untuk melakukan sesuatu perkara yang baik serta buruk. Saya, Cik Fatimah Azhara binti Cik Kub, S70904 akan meneruskan topik yang seterusnya iaitu Falsafah Sejahtera. Falsafah sejahtera merupakan gabungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara bagi melahirkan insan sejahtera bagi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Bagi penyelesaian isu, individu perlu menguasai kemahiran berfikir kritis iaitu memantapkan intelektual agar berkeupayaan mempertahankan idea, menolak atau menerima pandangan serta menerima kebaikan dan keburukan. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan nilai-nilai budi kepada anak-anak supaya mereka menjadi insan yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kerajaan hendaklah mengutamakan pembentukan insan yang sejahtera melalui usaha pendidikan supaya melahirkan insan yang berkebolehan dan berdaya saing dalam mengawal diri daripada anasir-anasir jahat. Kisah yang diharapkan ini adalah daripada setiap cara penyelesaian isu yang telah diberikan. Antara kisah yang diharapkan adalah dijadi Sugar Baby tidak lagi berluasa dalam kalangan remaja, amalan mekanisme tidak lagi menjadi satu kepentingan dan diri manusia, kerja peningkatan akhlak dan diri para remaja.